Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan hari yang baru untuk kita. Dan kita yakin dan percaya ada berkat Tuhan yang baru juga yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, pengkhotbah menuliskan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita senantiasa berubah-ubah. Apakah kita siap dengan perubahan itu? Roma pasal yang pertama ayat 17b berbunyi, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hidup sekarang yang kita hidupi, mari kita mempergunakan iman kita. Mari kita mempergunakan percaya kita kepada Tuhan. Dan orang benar akan hidup dan dihidupi oleh iman tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, khususnya berbicara soal persembahan. Bapak Ibu, untuk apa persembahan kita? Persembahan kita untuk mencukupi perbendaharaan di gereja. Persembahan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan-pelayanan gereja agar nama Tuhan dipermuliakan, agar Injil disebarluaskan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja kita sudah mempergunakan satu sistem yang bernama QRIS. Apa itu QRIS? Mari Bapak Ibu, kita akan melihat penjelasannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Warta Jemaat GKI Pinang Sia, kita bersyukur mulai tanggal 16 Mei 2020 persembahan untuk gereja dapat dilakukan menggunakan QRIS. Apa itu QRIS? Bapak Ibu, ini QRIS Bapak Ibu. Barcode QRIS. Melalui sistem transaksi ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui GoPay, OVO, Linknet, GoMobile, BCA Mobile, atau link apa saja sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Apabila Bapak Ibu memberikan persembahan melalui QRIS ini, maka nama pengirim tidak akan diketahui. Tetapi harap diperhatikan, persembahan ini hanya berlaku untuk persembahan gereja, tidak berlaku untuk persembahan diakonia, dan juga tidak berlaku untuk persembahan KMPI. Bapak Ibu, bagaimana menggunakan QRIS ini? Mari kita menyaksikan tayangan berikut ini. Contoh memberikan persembahan dengan GoPay, ketik bayar, lalu men-scan barcode yang ada, masukkan nilai persembahan, confirm, masukkan password, selesai. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan dengan sukacita sebagai wujud kita beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah.
Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau beribadah. Tuhan tolong kuduskan dan sucikan kami, sehingga ibadah yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Engkau tolong seluruh gereja yang pagi hari ini juga mengadakan ibadah. Biarlah ibadah yang kami ikuti boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Dan Tuhan tolong sinyal internet, peralatan-peralatan yang kami pakai, biarlah itu mendukung ibadah boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Urapanmu, hadiratmu, kuasamu kami nantikan. Biarlah Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan, puji-pujian dan persekutuan sesama orang percaya membawa kami lebih dekat, lebih setia kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita beribadah bersama-sama dengan sukacita hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. 主所爱的弟兄姐妹们，大家早上好， Selamat hari Minggu. 主日愉快。 Puji Tuhan di tengah suasana pandemik ini kita masih bisa beribadah bersama. 感谢主，在这样的疫情当中，我们还能够一起的敬拜， Meskipun dalam ibadah online. 虽然是在网络敬拜。 Mari saudaraku kita memulai ibadah kita. 我们一起来开始我们今天的崇拜。 Hormat bagi Allah Bapa. 荣耀归主。 Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja hidup selama dunia. Haleluya, haleluya,
kebaktian Pentakosta ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 我们今天早上的五旬节崇拜会得以进行，是因着我们相信我们得帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，他守诚实直到万代。愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督与你们同在。阿门。 Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. 你发出你的灵，他们便受造；你使地面更换为新。愿耶和华的荣耀存到永远。愿耶和华喜悦自己所造的。 Bangunkan jiwaku yang lesu. 求赐大复兴。 Berilah rohmu di hatiku, membakar menghapus dosaku. Kuasa anugerah-Mu bekerjalah, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah roda bangunanmu, agar supaya ku senanglah. Beriku kuasa kemenangan. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Mari saudaraku, kita masuk dalam doa. 弟兄姐妹们，我们进入悔罪祷告。 Kita berdoa masing-masing untuk diri kita pribadi. 我们各自为着我们自己来祷告。 Segala puji, syukur, hormat kami naikkan di hadapan Bapa di surga. Bapa yang kami akrabi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Dengan memberanikan diri Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala kelemahan kami. Inilah keberadaan diri kami. Terimalah Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Amin.
Kita naikkan pujian. Tuhanku, bila hati kawanku. 我们一起来唱诗晚祷。Berita anugerah. 恩典信息。 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。 Kini penuhi hatiku. 主啊，求你充满我。 Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. 主所爱的弟兄姐妹们，我们一起祷告。 Tuhan, saat ini kami memohon untuk agar Engkau memenuhi kami. 主啊，现今我们求你来充满我。 Kami sangat rindu sekali untuk hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. 我们很渴望被你复兴的生命， Sehingga pada saat ini ketika kami memperingati Pentakosta, 所以今天当我们庆祝五旬节时， biarlah sekali lagi kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam anugerah-Mu dan diperbaharui. 但愿我们可以再一次在你的恩典当中遇见你，并且更新。 Tolong kedua hamba-Mu ini ya Tuhan ketika memberitakan berita Pentakosta itu. 求你也帮助你这两位仆人在传讲你五旬节的信 Dan 息。 berkatilah jemaat sekalian dimanapun mereka berada agar mereka juga mendapat berkat pembaharuan
dari Tuhan. 也求你来祝福每一个会友，无论他们在何处，让他们也得到从你来的复兴 Dalam 更 nama 新的。 Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua. 我们要一起来读 Bagian pertama kita mulai ayat 1 sampai 12, 1 sampai 6. 使徒行传第2章，一开始我们先读第1到第6节。 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turut bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 使徒行传第2章第1到第6节，五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时有诚实的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah dan diberkatilah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Wake up, all of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying.
Now we can leave this place. Now spread his word. Gereja Tuhan memperingati dan merayakan hari Pentakosta sebagai peristiwa yang sangat penting dan agung di dalam kehidupan bergereja. 主的教会庆祝这个五旬节，作为在我们在教会的立场当中，作为一个非常重要的时节。 Karena adalah suatu peringatan hari turunnya Roh Kudus pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. 因为这是在庆祝我们的三位一体的神，就是我们的圣灵降临的那一天。 Pentakosta yang pertama yaitu Pentakosta di Perjanjian Lama. 第一次的五旬节是在旧约发生。 Bangsa Israel juga memandangnya sangat istimewa dan mempunyai arti yang dalam. 以色列人把它看为是一个特别的日子，并且有深刻的意义。 Sebagai bangsa pilihan Allah yang membedakan mereka dari semua bangsa yang lain. 因为他们与其他的选民有与众不同的方 Pada hari 式，就 itu 是他们是选民。 mereka menerima hukum Taurat melalui Musa, hukum dari Allah kepada bangsa Israel. 就是那一天，他从摩西得到上帝赐给他们的十诫， Yang menunjukkan cinta Allah, perhatian dan pimpinannya dalam seluruh kehidupan umatnya itu. 这来表示上帝对他所有子民的爱戴。 Namun ketika pada saat hukum itu turun, pada hari yang sama 3.000 orang memberontak dan Allah menghukum mati 3.000 dari umatnya sendiri. 但是当那一天这个十诫降下的时候呢，却有3000人他们反抗了，而当时上帝直接处罚这3000人被灭死。 Selain itu, dalam Pentakosta, orang Israel juga bersyukur karena berkat pemeliharaan Allah melalui hasil bumi yang melimpah, mereka memulai dengan syukur kepada Allah. 此外呢，在五旬节的时候呢，以色列人他们也纪念他们的农产可以丰盛的收割，所以他们当天要向上帝献上感谢。 Sedangkan Pentakosta dalam Perjanjian Baru, tadi kita sudah baca beritanya. 而在新约的五旬节呢，就如刚才我们所读的信息， Sekali lagi membuka sisi lain sehingga kita melihat Allah kita yang sempurna. 再一次敞开了另外一个方面，使我们可以很完全的看到我们的上帝。 10 hari setelah Yesus Kristus naik ke surga, 主耶稣升天以后的10天 Roh 后， Kudus hadir dalam bentuk suara deru angin turun di dalam rumah itu dan hinggap di atas kepala setiap murid dan orang yang ada di sana. 圣灵呢，它如一阵大风吹过，充满了那个屋子，并且降在每一个门徒的身上。 Mereka menjadi penuh kuasa. 他们充满着能力， Mereka berani. 他们很勇敢， Mereka keluar dan mereka memberitakan tentang kasih dan karya Allah. 他们就走出去向众人宣告上帝的爱。 Keajaiban menyertai sehingga mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa daerah orang-orang yang hadir pada saat itu dan Kristus diberitakan dengan sangat-sangat jelas. 而当时出现了一个神迹，就是他们竟然能够用当时所有聚集在那边的人的相谈来向他们讲解，并且那时候所讲解的耶稣是非常的清楚。 Sejarah mencatat dari sekian banyak pendengar yang menerima dan percaya Kristus bertobat 3.000 orang banyaknya. 那历史记载呢，
所有听他们讲道的人当中，悔改的有3000人多。 Jadi Pentakosta yang pertama 3.000 orang semua dihukum Allah. Pentakosta perjanjian baru 3.000 jiwa diselamatkan mendapat anugerah keselamatan dari Allah. 那在旧约的五旬节，3000人他们反抗被上帝除灭，但是在新约的五旬节，3000人他们悔改归主。 Pentakosta ini membuka lembaran baru karya Allah bagi gereja dan perjalanan umat Kristen, umat Tuhan sampai hari ini dan seterusnya. 那这个新的五旬节呢，是上帝敞开了一个新的开始，来带领人经历了一个新的里程。 Sangat disayangkan jikalau kita tidak memahami dan sebagian orang mungkin masih salah paham tentang Pentakosta, apalagi Allah Roh Kudus yang hadir itu. 但是很可惜的，我们当中还有很多人对着这个五旬节，也甚至对着我们的圣灵上帝有误解。 Hal ini terlihat dari klaim-klaim orang-orang tertentu yang mengatakan gereja kami ada Roh Kudus, gereja lain mungkin tidak. 我们可以看到有一些人呢，他们说我们的教会有圣灵，其他的教会没有。 Nah, buktinya gereja kami berkobar-kobar, gereja kami bersemangat, gereja kami banyak sekali tanda-tanda ajaib, mujizat, bahasa roh, kesembuhan, apapun itu yang spektakuler. 那证据在哪里呢？就是我们的教会非常的积极，非常的活力，甚至我们教会行了很多的神迹，可以说方言，并且有医治的神迹。 Enggak seperti gereja-gereja lain, enggak seperti gereja kamu. 不像其他的教会，也不像你的教会。 Saudara sekalian, sayang sekali kalau orang memahami Roh Kudus, memahami Pentakosta, cara Allah bekerja hanya dengan itu. 但是很可惜的，如果我们以为这个五旬节，我们以为圣灵的工作只有那些。 Ada 3 orang Kristen, mereka berjumpa di satu kopitiam, tempat orang berkumpul, minum kopi dan bincang-bincang. 那有3个基督徒，他们在咖啡店那边聚集，在那边谈话吃东西。 Topiknya menarik, bicara tentang gereja masing-masing dan tentunya tentang boksunya gereja masing-masing. 他们所讨论的很有趣，就是讲关于他们各自的教会，并且讲到关于他们的牧师。 Gereja mana, pendeta mana yang lebih luar biasa, yang mendapat urapan dari Roh Kudus dan diberkati. 哪个教会的牧师更厉害，并且得到从上帝圣灵的高莫？ Jemaat A mengatakan pendeta saya lebih hebat dan urapan rohnya luar biasa. A 会有说我的牧师更厉害，并且他圣灵的高莫更好。 Dia bisa melakukan mujizat dan mungkin COVID pun bisa ditenggingnya, saudara. 他说他能够行神迹，甚至可能这个疫情也可以被他除灭。 Satu kali ketika dia sedang tidak nyaman, badannya sedang sakit, flu, batuk, pilek berat, di hari Minggu pagi dia mesti berkhotbah. 有一天呢，他感冒得很严重，但是在当天礼拜天早上，他必须要讲道。 Dia berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus, maka dia sembuh dan dia naik ke mimbar dan lalu dia berkhotbah dan puji Tuhan, jemaat semua diberkati. 那当天呢，他就向上帝祷告，然后呢，他就到教会去上台讲道，真的他的病就好了。感谢主，所有的人得到祝福。 Jemaat B mengatakan, itu mah kalah hebat sama pendeta saya. B 会有说，哎呀，那个不如我的牧师呢。 Pendeta saya sama, juga batuk pilek sakit kayak pendeta kamu. 他说我的牧师也跟你的牧师一样，感冒咳嗽。 Doanya juga sama, dalam nama Yesus tolong sembuhkan. 他的祷告也一样，奉耶稣基督的名求主来医治我。 Tapi setelah amin, batuknya tambah berat, demamnya tambah tinggi, tambah sakit. 但是祷告阿门以后呢，他的发烧烧得更高，咳嗽得更厉害。 Namun ketika dia berdoa, dia terus mendapat kekuatan, dia terus ke mimbar, dia berkhotbah dalam keadaan sakit, lemah, dia sampaikan firman Allah, jemaat terharu dan diberkati Tuhan. 那在他这样痛苦病痛当中，他仍然上台去讲道，是会友们都很感动，也得到祝福。
Jemaat C mengatakan pendeta kamu masih kalah sama pendeta saya. 那这个 C 会友说，你的牧师跟你的牧师还输给我的牧师。 Boksu saya itu persis sakit sama boksu kamu berdua. 我的牧师跟你的2个牧师病的一样， Dan itu hari Minggu pagi bukan? 那也是在礼拜天早上。 Dia berdoa dalam nama Yesus, tolong saya. 他说他祷告，奉主耶稣基督的名救我。 Dan apa yang terjadi? 你知道发生什么事吗？ Hari Minggu pagi berubah menjadi hari Rabu. 那这个礼拜天呢，反而会改变成星期三。 Artinya skip dari semua kesulitan itu. 意思是他免去这一切的灾祸。 Jemaat Tuhan, begitu banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan merasa yakin, merasa pede dan perlu ada mujizat untuk menyatakan penyertaan Roh Tuhan. 弟兄姐妹们，很多基督徒他们觉得应该要，并且很自信的觉得应该要经历这个上帝的神迹才行。 Tetapi sesungguhnya yang dikatakan disertai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus bukan hanya sebatas itu saja. 但是实际上被圣灵充满，有圣灵与我们同在，不单单讲到那些。 Tidak selalu mesti ada tanda-tanda spektakuler, penyembuhan ajaib itu ataupun bahasa roh atau tidak pernah gagal. 不只是要有那些夸张的事情发生，必须要讲方言，或者是不可能失败的事情才。 Namun ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, 但是如果一个人他被圣灵充满， hidupnya jelas bukan untuk dirinya sendiri. 他的生命不再为自己而活， Hidupnya sudah menjadi hidup seperti Kristus. 他的生命是为着基督而活， Fokusnya adalah Yesus Kristus. 他的焦点是主耶稣基 Dia 督， meneladani Kristus. 他效法耶稣， Dia taat pimpinan Roh Kudus, mendengar pimpinan Tuhan, dan dia rela untuk membayar harga apapun juga. 他效法主耶稣的行为，他并且愿意付出一切的代价。 Hidupnya sudah dirubahkan, karakternya berubah, buah-buah roh itu jelas nampak dan menjadi berkat. 他的生命被改变了，并且他接触了各种各样的圣灵的果子。 Jadi terlalu kecil Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau kita memahami karya Roh Kudus itu hanya sebatas gejala fenomenal yang kita bisa lihat. 所以，如果我们理解圣灵的同在为那些可以用眼睛看见的一些状况而已呢，那是太狭窄了。 Apalagi Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. 何况我们的圣灵就是我们三位一体 Dia 的 bukan 神， hanya satu buah kekuatan Allah saja. 它不只是上帝的某一个能力而已， Sebatas kekuatan yang Allah miliki yang bisa kita undang datang memenuhi saya. Lalu kalau kita mau stop istirahat, bisa kita minta dia pergi juga. 不是一种能力，上帝的某一个能力是我们可以欢迎他暂时来充满我，而我们不需要的时候呢，我们可以暂时退还。 Dipenuhi Roh Kudus artinya Allah menjadi Tuan di dalam hidup kita dan saya taat sepenuhnya. 被圣灵充满的意思呢，就是上帝他成为我们生命的主宰，而我们完全的顺服。 Dipenuhi Roh Kudus artinya tidak memanipulasi Allah dan rohnya itu. 我们被圣灵充满的意思，就是我们不操控上帝，并且他的灵。 Dipenuhi Roh Kudus kita tidak sesuka-suka mengatur-atur Allah, tapi membuka diri diatur oleh Allah. 被圣灵充满了意思呢，就是我们不去指挥圣灵，而是让圣灵来指挥我们的 Jadi 生命。 mari kita sikapi, kita pahami, kita sikapi. Turunnya Roh Kudus itu anugerah yang luar biasa. 让我们能够用这样的一个正确的态度来看到，就是圣灵的降临是一个非凡的事情。 Celakalah mereka yang tidak hormat, yang tidak taat dan mendukakan Allah Roh Kudus. 而那些不尊敬圣灵，也让圣灵受伤的人有祸了。 Kita mohon Tuhan berbelas kasihan atas setiap kita. 愿上帝的怜悯赐予我们每个人， Kita bisa punya pemahaman yang benar dan lebih dari itu kita taat
untuk dipimpin Roh Tuhan sendiri. 让我们有正确的想法，并且上帝的圣灵来引领我们。 Yesus Kristus mengatakan, kamu akan menerima kuasa. 耶稣基督说：“你要得到能力。” Karena pada hakikatnya yang datang itu adalah Allah Roh Kudus, pribadi Tritunggal ketiga itu sendiri, maka kuasa itu pasti dahsyat. 因为将要赐下的呢，就是上帝自己三位一体的神的圣灵赐给我们，所以呢，他的能力必定的浩大。 Yesus Kristus mengatakan menerima kuasa, dan kuasa itu memakai kata dunamis yang membuat eksploitasi, ledakan yang dahsyat sekali. 那耶稣讲到的你们将得到的这个能力呢，原文是 dunamis， 意思是一个很强大的爆炸。 Perjanjian Baru melukiskannya dengan api, lidah-lidah api yang turun hingga pada manusia, murid-murid, namun dahsyatnya api itu tidak menghanguskan dan membakar. 那在新约呢，他们是用这个像火的舌头降在门徒们的身上，但是这个火呢却不会焚烧他们。 Pada masa perjanjian lama ketika Musa mengawali pelayanannya, 在旧约，当摩西刚开始他的侍奉的时候， dia juga melihat api Tuhan itu. 他也看到上帝的这个火， Api itu meliputi semak yang kemudian menjadi menyala. 那这个火呢，在荆棘当中，荆棘也烧起来， Tapi semak itu tidak hancur, tidak hangus, terbakar. 但是这些荆棘却没有被焚烧尽。 Dari situ Musa mendapatkan keyakinan dari Tuhan dan pengutusan. Itulah spirit pelayanan yang disertai Allah begitu dahsyat. 那从这个情况呢，摩西得到了从上帝来的肯定，并且使他的侍奉得到了一个很大的推动力，使他能够很非凡的去为上帝侍奉。 Logo dari gereja-gereja Presbyterian di seluruh dunia. 我们全世界的这个长老宗教会的徽呢， Adalah semak yang menyala dan tidak terbakar. 就是这个焚而不毁的经济。 Dalam bahasa Latin dikatakan nec tamen consume batur, yang artinya terbakar tapi tidak hangus hancur dimakan api. 那在这个拉丁文翻译过来呢，意思就是被这个火焚烧，但是不毁灭。 Menariknya GKI yang adalah gereja yang kita cintai, ini adalah gereja Presbyterian. 那很有趣的呢，就是我们这个印尼基督教会也是长老宗教会， Namun simbolnya adalah perahu dan air laut. 但是所用的这个徽呢，却是这个船和水。 Kemudian ketika ditanya, kalau Presbyterian kenapa apinya nggak kelihatan? 那如果这样的话，为什么这个印尼基督教会看不出它的火来？ Saya selalu mengatakan apinya kamu nggak lihat. 我经常这样说，你看不到那个火， Apinya ada di dalam kapal. 因为那个火是在船里面。 Apinya nggak perlu di show up, ditonton-tontonkan. 那这个火呢，不需要彰显给别人看。 Tapi kalau kapalnya bisa bergerak, berlayar, beraktivitas, berarti ada mesin, ada perapian, ada api yang menyala, memberi power di dalam kapal itu. 但是如果这艘船它可以运行的话呢，那表示在里面的机器有这个推动力，就是那个火在推动它走。 Saudara, kita sedang berbicara, sedang melihat pentingnya spirit semangat yang menyala-nyala. 弟兄姐妹们，我们在这里看到这个焚烧的这个灵魂呢，是非常重要的。 Yaitu roh Allah sendiri, kehadirannya yang seperti api membakar, namun dalam anugerahnya, dia itu justru memperbaharui dan membangun ciptaan. 就是上帝他亲自用他的圣灵来推动我们，来焚烧我们。 Dahsyat karena dia adalah api yang menghanguskan, yang kudus. 可以说这个是很
恐怖的事情，因为它是焚烧的火，可以烧灭一切的。 Tapi anugerah itu nyatakan kasih yang memeluk, tidak menghanguskan, tapi memulihkan ciptaan. 但是在他的恩典当中呢，这个火呢却没有焚烧尽，而是可以拥抱我们， Memperbaharui setiap orang-orang yang percaya yang hidupnya mau dipimpin olehnya. 来改变更新他所带领的人。 Nah, saudara sekalian, dahsyat sekali karena siapa yang bisa memperbaharui satu pola hidup manusia yang sudah terbiasa dari kecil sampai dewasa. 那这个是非常的大的一个转变，有哪个人能够去改变一个从小到大养成了那种习惯的人呢？ Kali ini masa pandemik ada istilah new normal lifestyle. 那在这个疫情当中呢，我们出现了一个新的词汇，就是新的一个正常的生活。 Yang dulunya mungkin jarang kita lihat dan kita anggap tidak normal. 那以前呢，可能我们很少见到的，我们觉得那不正常。 Dulu kalau kita ngelihat orang jalan-jalan di luar pakai masker, kita sudah langsung tidak merasa nyaman dan merasa mereka itu aneh. 那如果以前呢，我们看到有人在路边走的时候戴着口罩，我们就会觉得不太舒服，我们觉得他们很奇怪。 Tapi kalau hari ini saudara dan saya keluar tidak pakai masker, saudara dan saya yang jadi aneh. 但是如果今天你和我出去没有戴口罩的话呢，反而别人看我们很奇怪。 Dan begitu banyak paket yang namanya new normal. 还有各种各样的这个新式正常的生活 Yang 方式， sebetulnya menunjuk suatu pola hidup yang baru. 在指明我们的生活方式有了新的改 Yang 变， tentunya diyakini lebih baik dan akan memelihara kita. 而且大家都把这个看为更好的，并且可以来保守。 Walaupun 守我们 tentunya ada dampak-dampaknya yang begitu luas dan kompleks di dalamnya. 但是肯定当中有各种各样的负面的影响。 Tapi Roh Kudus ketika memperbaharui ciptaan, memperbaharui seseorang yang percaya, 但是当圣灵他在更新一个信徒的时候， maka hidupnya tidak ada dampak-dampak yang lain yang kompleks, yang negatif. Adanya sesuatu yang indah, yang bagus, yang menjadi berkat. 不会出现那些所谓的负面影响，而是成为祝福。 Di dalam ayat ke-41 sampai 47 itu jelas sekali. 如果我们看41到47节，很清楚的写到 Di，dalam ayat 41 sampai 47 sekali lagi saya bacakan bagi Bapak Ibu. 我再一次为大家读41到47节。 Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 于是领受他话的人就受了洗，那一天门徒约添了3000人。 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka berkumpul selalu untuk memecahkan roti dan berdoa. 都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷。 Maka ketakutanlah atau takjublah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 众人都惧怕，使徒又行了许多奇事神迹。 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 信的人都在一处，凡物公用。 Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 并且卖了田产家业，个人所需用的分给个人。 Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 他们天天同心合意，恒切的在店里，且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭。 Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 赞美神，
得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。 Hari itu Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， jelas sekali ketika Roh Kudus itu bekerja dan memenuhi seseorang, 很清楚的，当圣灵工作来充满某个人， maka dinamis kedahsyatannya itu jelas nampak dan tercatat. 那他的这个推动力能够看得很明显。 Yang pertama kita melihat ada satu kebangunan rohani. 首先呢，我们看到有这个属灵的复兴。 Siapa yang bisa sekali memberitakan firman, maka 3.000 orang bertobat dan diberi dirikan untuk baptis. 有哪个人能够一次的讲到3000人悔改，并且让自己受洗？ Kecuali kalau dia diurapi, dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. 除非他是被圣灵亲自的高莫，被圣灵亲自的带领。 Petrus dan teman-temannya orang biasa, orang yang tidak punya pendidikan teologi dan juga pelatihan apapun untuk pelayanan. Namun ketika Roh Kudus bekerja, kebangunan rohani terjadi. 彼得跟他的朋友们呢，都是普通的人，他们没有受过各种各样的神学教育或者是培训，但是当他们一讲到的时候，这个属灵复兴却开始了。 Hari ini saudara sekalian, tidak ada cara lain. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan mesti kembali berlutut di hadapan Allah. Mohon Allah Roh Kudus yang bekerja. 那今天也是同样，我们没有别的方法，除了上帝的子民们在上帝的面前来跪下祷告，让上帝亲自的工作。 Semua teknik, semua program, semua gerakan di dalam gereja untuk menjadikan kebangunan tanpa Roh Allah sia-sia. 如果我们创造了各种各样的方法，这个节目来要进行这个属灵复兴，但是如果没有上帝亲自工作，那一切都是徒然的。 Saya bersyukur ada hamba Tuhan, ada senior yang memperingatkan kepada kami. 我很感恩，我们有神仆，并且有长辈的神仆来提醒我们， Segala urusan gereja, segala permasalahan dalam konseling, 教会所有的问题，在这个辅导上所有的问题， segala masalah urusan rumah tangga apapun juga di dalam kehidupan umat percaya. 或者是在这个信徒当中，他们家庭所发生的事情。 Senior mengatakan solusinya cuma satu, yaitu bertobat, berlutut di hadapan Allah, dipenuhi Roh Kudus. 那我的这个长辈告诉我，唯一的方法只有一个，就是我们要悔改，跪在上帝的面前来悔改。 Saudara sekalian, kita juga melihat dinamis kuasa yang dahsyat ketika Roh Kudus memenuhi orang percaya. 那弟兄姐妹们，我们也看到这个 dunamis 就是有一个非常浩大的力量来充满信徒。 Kita melihat mereka itu, orang-orang itu akan rindu kepada firman Allah. 这些信徒他们会很渴慕上帝的话语， Mereka akan suka sekali bersekutu dan bercari pengajaran rasul-rasul. 他们非常的渴慕来寻找这些使徒的教训。 Mereka tidak lagi tertarik dan menjadikan entertainment ataupun kesukaan yang dunia hadirkan menjadi bagian yang mereka kejar. 他们不再把这个世界所给他们的那些娱乐为中心，他们不再追求那些。 Mereka berkumpul dan Kristus serta firman-Nya menjadi fokus hidup mereka. 当他们聚集的时候呢，只有基督与他的话语成为他们生命的焦点。 Tentu gereja pada masa pandemi ini sulit untuk berkumpul secara fisik. 肯定在这样疫情当中呢，我们在教会很难再聚集了。 Justru akan membuat kita lebih rindu untuk lebih menghargai, untuk bersekutu, berkumpul. 但是这岂不是让我们更渴慕、更珍惜我们能够相聚的时刻吗？ Allah mengizinkan semua ini terjadi. Salah satu tujuan agar kita juga rindu menghargai persekutuan tubuh Kristus dan firman-Nya. 上帝允许这一切发生，也让我们更能够渴慕、更珍惜上帝的话语，并且这个团契。 Saudara, selanjutnya kita juga melihat ketika Allah Roh Kudus itu memenuhi dan terjadi dinamis kuasa yang dahsyat. 当
从这里我们也看到，当圣灵它充满我们，并且出现这个浩大的能力时候， Yaitu ketika kehidupan seseorang itu bisa terbuka, peduli, dan saling berbagi. 就是当某个人的生命呢能够被敞开，能够与他人分享的时候， Cinta Tuhan memenuhi hidup mereka, syukur yang begitu dalam anugerah Tuhan itu mempengaruhi mereka dan mereka tidak bisa tidak berbagi. 那上帝的爱充满着他们，这个浩大的爱充满了他们，使他们无法不去分享给他人。 Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak tertutup, tetapi dia membuka hidup, peduli, dan saling menjaga sesamanya dengan pemenuhan kebutuhan yang nyata. 一个被圣灵充满的人呢，他不会自闭，而是他会敞开自己，并且将他的生命流露出，去祝福更多的人。 Karena itu adalah hidup yang baru, hidup yang dipertobatkan oleh Allah Roh Kudus. 因为那是新的生命，是圣灵所改变的生命。 Martin Luther itu pernah menyinggung satu perkataan yang indah, Bapak Ibu. 马丁路德曾经说过这样一个非常美的话， Suatu pembaharuan, perubahan, atau pertobatan 一个悔改，一个更新， ada 3 macam sebetulnya. 实际上有3种， Yaitu hati yang bertobat, 就是心的悔改、 pikiran yang bertobat, 思想的悔改。 dan yang ketiga adalah dompet yang bertobat. 第3呢，就是我们钱包的悔改。 Dan yang paling sulit untuk dilakukan yaitu dompetnya itu bertobat. 那最难做到呢，就是他的钱包悔改。 Artinya memberi, berbagi itu memang sulit dilakukan, saudara. 意思是施舍分享，那是一件很难的事情。 Yesus Kristus di dalam segala keterbatasannya bersama murid-muridnya, justru dia mengajar dan memberi teladan untuk berbagi. 那耶稣基督与他的门徒们在这个有限的情况之下，他却教导他们要去施舍。 Kepada murid-muridnya dia katakan, kamu harus memberi mereka makan. 他对门徒们说：“你们要给他们吃。 Walaupun banyak keterbatasan, tetapi kamu harus memberi mereka makan. 虽然很有限，但是你们要给他们吃。 Cuman punya 5 roti 2 ikan, kamu harus tetap memberi mereka makan. 只有5饼2鱼，你们也要给他们吃。” Anak Tuhan seringkali hanya bisa mendoakan. 上帝的子民经常只是为别人祷告。 Saat mereka mau makan, ingat orang susah. Tuhan, tolong berikan mereka makan seperti bisa kamu memberi makan kepada kami. 当他们要吃前的时候，吃饭前他们祷告说：“主啊，求你帮助那些痛苦的人，让你来赐福他们，如同你赐福我们一样。” Yesus mengatakan, kamu yang kasih mereka makan. 耶稣说：“是你要给他们吃。” Kenapa jadi Tuhan yang disuruh kasih mereka makan? 为什么反而你吩咐上帝给他们吃呢？ Tuhan akan merubahkan keterbatasan itu. Allah Roh Kudus menggerakkan seseorang untuk terus berbagi dan melampaui semua keterbatasannya. 那圣灵呢，他会来改变我们的这个有限的状况，我们可以超越我们的限度。 Pada masa-masa pandemik ini, 在这样的疫情当中， mari saudara, kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita anak-anak Tuhan, berbagi, peduli, mengasihi. 来吧，弟兄姐妹们，我们作为上帝的子民，我们要去关怀他人，我们要去施舍，要去爱他们。 Kita menjadi berkat, kita tidak lagi berfokus pada diri sendiri. 我们要成为祝福，我们不再集中于自己。 Dengan demikian, maka kita akan menjadi pemberita-pemberita Injil yang hidup. 如果这样的话呢，我们可以成为活生生的一个传福音者。 Dunia ini akan mengenal Kristus, Juru Selamat sejati itu. 这个世界将会通过我们认识主耶稣基督救主。 Di tengah dunia yang globalisasi, yang terus menyatu, terus membangun benteng-benteng, lalu berfokus pada diri, dhamma, keuntungan sendiri. 那在这样一个变迁的时代，在所有人都为着自己的利益着想的时代当中， Kita sungguh perlu Roh Kudus bekerja dan membawa kebangunan. 我们真的需要圣灵的工作来复兴我们。 Koran terkemuka di Jepang, The Japan Times. 在日本有一个有名的报
指就是这个日本时代， edisi 23 Maret 2020. 就是在2020年3月23日的周刊， Memuat sebuah tulisan dengan judul COVID-19, A Modern Tower of Babel. 那他在那边有一个文章，文章的题目就是这个新冠疫情，是这个现代的巴别塔， Dikarang ditulis oleh Kuni Miyake. 是古尼米亚给写的。 Dikatakan di dalamnya COVID menyentak manusia yang sedang sibuk dalam globalisasi. 那他在这里讲到关于人在这个变迁世界当中， Dan sesungguhnya sedang berfokus kepada diri serta kebesarannya sendiri. 他们的焦点呢，就是他们自己让自己的名声更加的名望。 Disentak sedemikian hingga kembali melihat tujuan sebagai manusia yang sesungguhnya. 而通过这个疫情呢，使他们再一次的重新思考他作为人类的意义何在。 Sungguh mengesankan sekaligus mengherankan. 真的，这个文章非常的让我有深刻的 Kalau 记忆。 judul ini muncul di dalam surat kabar negara-negara barat. 如果这样的一个文章呢，是出现在西方国家， Misalnya Amerika Serikat atau negara-negara Kristen. 比如说在美国或者各种这个基督教国家， Itu normal, itu memang semestinya Bapak Ibu. 这觉得很正常，应该这样的。 Tapi ketika negara Jepang yang sangat modern, sangat sekuler, dan populasi Kristennya cuma 1% dari jumlah penduduk, bisa melihat wabah ini yang sedang terjadi berhubungan dengan menara Babel yang di dalam kitab suci kita. 但是当我们看到写这个文章的却是来自日本一个非常现代的国家，甚至在那边的基督徒只有1%的人，他却能够看到这个疫情能与这个巴别塔圣经中的巴别塔有连带关系。 Jemaat Tuhan, kita benar-benar sebagai orang percaya mesti kembali melihat pemahaman kita, iman kita, kasih kita di bawah terang pimpinan Roh Kudus. 弟兄姐妹们，真的，我们要再一次的回想，我们的信心、我们的爱、我们的盼望，是在圣灵的带领之下。 Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya dipenuhi Roh Tuhan, Roh Kudus menyertai kita. 我们这些作为基督徒，我们怎么样去活出我们的生命？上帝与我们同 Mari 在。 kita berbenah, saudara. 我们一起来调理我们的生命。 Kita mohon Tuhan berbelas kasih dan berikan kita kesanggupan, kesempatan di dalam anugerahnya berbuah-buah roh. 我们求上帝来怜悯，让我们给我们机会，可以在我们的生命当中来显出上帝的。 Kita bisa menjadi berkat di tangan Tuhan dan segala kemuliaan hanya untuk Allah. 我们可以成为上帝手中的祝福，也将一切的荣耀归给神。 Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. 主耶稣祝福弟兄姐妹们， Amin. 阿门。 Pengakuan iman rasuli. 使徒信经， Marilah saudaraku, kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 弟兄姐妹们，我们以古代、现今、将来的信徒一起来宣告我们的信仰，使徒信经。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本都比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣耳公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat ini Badan Pengurus Majelis Klasis Priangan menyelenggarakan kebaktian Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati, Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian, khususnya di masa pandemik ini. 弟兄姐妹们，今天的这个五旬节崇拜会呢，是由百良岸区会的委员会来举行的。那我们祝大家五旬节快乐！ 但愿圣灵可以充满我们每一个人，并且在这样的一个疫情当中，我们仍然可以成为祝福。 Bapak Ibu, persembahan dilaksanakan secara online, yaitu melalui transfer atau scan QR code di jemaat kita masing-masing. 我们的这个奉献呢，是通过网络来运作。 我们可以汇款，或者通过扫描2维码来汇款。 Hendaknya Bapak Ibu sekalian mengikuti pengarahan dari majelis jemaat di gereja kita masing-masing. 让我们每一个人按照我们各自教会的持续来去奉献。 Kita masuk dalam doa syafaat. 我们一起进入代祷事项。 Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu menaikkan doa-doa syafaat kami. Mohon Tuhan Engkau sendiri yang terus-menerus memenuhi kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Kami dikembalikan kepada maksud Tuhan menciptakan kami dan menjadi berkat di tangan-Mu. Tuhan, secara khusus untuk gereja-gereja kami di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak alasan yang membuat kami sulit untuk menjadi berkat. Banyak alasan yang membuat kami berhenti untuk tidak melayani dan juga berbagi. Kami mohon agar Tuhan terus-menerus menguatkan hati dan juga tangan serta langkah kami. Kami membuka diri dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami melihat di tengah-tengah kesulitan penderitaan, Tuhan Engkau sendiri juga mengidentifikasikan diri sebagai mereka yang lemah, mereka yang tertindas, mereka yang sakit, mereka yang mengalami penderitaan. Biarlah apa yang kami lakukan kepada mereka semua itu adalah merupakan bentuk pelayanan kami yang indah untuk mempersaksikan Kristus yang hidup di dalam kehidupan ini. Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit lemah tubuh dan segala macam problema kehidupan, pergumulan demi pergumulan. Biarlah Engkau sendiri yang membuka jalan yang terbaik. Kami percaya Engkau terus bekerja dan Engkau akan menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan ini menurut waktu dan rencana-Mu. Pemulihan akan terjadi dan Tuhan sendiri akan dipermuliakan di atas semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Klasis Priangan dimanapun juga berada. 18 jemaat yang sekarang ini Tuhan sudah hadirkan di dalam penggembalaan Tuhan lingkungan Klasis Priangan. Tuhan berkati agar gereja-gereja semakin bertumbuh untuk serupa Kristus, karena mereka, kami adalah tubuh Kristus. Tuhan, pakailah kami untuk jadi berkat di tengah masyarakat Indonesia yang sedang mengalami pandemi COVID ini.
Terima kasih Tuhan bila gereja berbagian di dalam perhatian sosial pelayanan dan juga tetap setia memberitakan Injil Kristus. Karena kami adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan mau taat pimpinanmu, tidak bisa diam dan berpangku tangan untuk tidak menyatakan Kristus yang hidup dan berita keselamatan di dalam Engkau sendiri. Tuhan, yang kami berdoa juga menyerahkan untuk masa depan kami, masa depan gereja, jemaat-Mu, masyarakat kami, Indonesia, negara kami, dan negara-negara dunia kami. Mohon Tuhan yang terus memberkati dan memberikan pemulihan pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau adalah Allah yang mendengarkan doa kami. Segala kemuliaan dan hormat kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat pembimbing untuk persembahan diambil dari surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. 我们的奉献经文是取自加拉太书5章22到23节。 Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。 Kita naikkan pujian karena kasih orang tahu kita umatnya. 我们一起来唱，世人知道我们是基督徒，因为爱。 Kita bersatu di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam Roh Tuhan. Mohon kita bersatu karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Menolong doa dan menolongnya. Kita orang tahu akulah umatnya. Mari saudaraku, kita masuk dalam doa persembahan. 弟兄姐妹们，我们一起进入奉献祷告。 Bapa di surga, 我们在天上的父， inilah persembahan syukur, persembahan sukarela, dan persembahan khusus dari anak-anak Tuhan. 主啊，这就是我们的感恩奉献，我们的诚然的奉献。 Kami memberikannya dengan hati bersyukur karena kasih karunia-Mu. 我们是凭着感恩的心来向你奉献，因为有你的慈爱。 Kami mempersembahkan dengan kerelaan hati kami karena mengasihi-Mu. 我们乐意的奉献是因着我们爱你。
Terimalah Bapa persembahan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. 求主来接纳我们的奉献，成为馨香之祭。 Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. 我们祷告奉主耶稣的名，阿门。 Amin. Mari saudaraku, kita naikkan doksologi. 弟兄姐妹们，我们一起来唱三一颂。 Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan berkat Tuhan dicurahkan atas jemaat sekalian。主所爱的弟兄姊妹们，平平安安回去，领受上帝的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵感动带领，常与你们众人同在。 从今时直到永远, kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa penghiburan dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun juga berada, dari saat ini sampai selamanya. Amin. Haleluya. Saat teduh kebaktian selesai.